Selamat petang, salam sejahtera. Isu baru-baru ini apabila LHDN menyerbu ataupun menggeledah rumah Hamzah Zainuddin, Ketua WIP Pembangkang. Ini menimbulkan pelbagai spekulasi sehingga kan mereka daripada Perikatan Nasional, pemimpin Perikatan Nasional mengatakan bahwa tindakan itu bersifat politik. Namun akhirnya LHDN tampil sendiri memberi jawaban, memberi penjelasan, pencerahan mengapa rumah Hamzah Zainuddin digeledah. Dituduh geledah rumah Hamzah Zainuddin atas motif politik. Ini penjelasan LHDN yang kita tunggu-tunggu seluruh rakyat Malaysia. Dan Anda harus share video ini supaya orang walaun semua orang yang cuma memutar belit berita ataupun cerita dapat dikalahkan dan dapat diperbetulkan pula untuk mereka yang sudah terpesong kebenaran. Kemarin media melaporkan pegawai LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dipercayai menggeledah kediaman bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Damansara dan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset. Tindakan membabitkan Setiausaha Agung Bersatu dan Perikatan Nasional itu bagaimanapun mengundang kritikan pemimpin parti berkenaan, termasuk Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara lain, siasatan oleh LHDN itu didakwa bermotif politik dan usaha terdesak kerajaan untuk merosakkan imej Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri PRN yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Namun demikian, menjawab tuduhan berkenaan, LHDN hari ini menegaskan agensi itu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih, termasuk dalam tindakan penguatkuasaan dan siasatan berkait kes percukaian. Saudara-saudara sekalian, inilah agensi yang kita mau. Beginilah sikap agensi yang kita mau. Bagaimana dengan Anda? Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kebebasan agensi-agensi penguatkuasa kita dapat lihat makin hari makin kuat. Makin hari makin bertindak lebih agresif, dinamik dan progresif. Agensi-agensi penguatkuasaan seperti LHDN, Immigration dan yang paling penting lagi SPRM dan juga PDRM kini dilihat begitu bekerja dengan keras menyahut seruan Anwar Ibrahim membentras kanser, penyakit yang boleh menyebabkan negara ini terus hancur. Oleh sebab itu Anwar Ibrahim kata kita harus bekerja sama untuk menumbangkan, menghapuskan, menghentikan perbuatan rasuah dan juga perbuatan yang boleh menyebabkan negara kita ini rosak. Ini sebabnya kita menyokong LHDN apabila LHDN menegaskan agensi itu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih. Sepatutnya semua PDRM, LHDN, Immigration, SPRM dan badan-badan agensi penguatkuasa yang lain sepatutnya dari dahulu sampai sekarang perlu melaksanakan tanggung jawab tanpa rasa takut dan pilih kasih, termasuk dalam tindakan penguatkuasaan dan siasatan berkait kes percukaian. Itu satu tindakan yang kita tunggu-tunggu. Diharapkan Hamzah Zainuddin benar-benar mengambil tindakan undang-undang supaya selain dapat membersihkan dirinya, ia juga dapat membawa kes itu di mahkamah. Tetapi harus diingat, jangan sampai Anda menjerat leher sendiri. Jangan sampai Hamzah Zainuddin menjerat leher sendiri sehingga apabila masuk ke mahkamah, semua perkara pula dibongkar, semua perkara pula tiba-tiba didedahkan. Jangan sampai perkara yang tersembunyi terdedah pula di mahkamah gara-gara menyaman ataupun mengambil tindakan undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe, itu percuma. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Kejutan paling besar dalam dunia politik hari ini ialah adakah Khairi Jamaluddin sudah menyertai parti PKR? Ataupun adakah Khairi Jamaluddin telah pun menubuhkan parti baru dan bergabung di dalam kerajaan perpaduan?
Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe itu percuma, dan paling penting share video ini. Saudara-saudara sekalian, perbuatan Khairi Jamaluddin menyertai dan dijemput oleh Anwar Ibrahim, seterusnya hadir dalam satu perjumpaan ekonomi, membayangkan bahwa Khairi Jamaluddin adalah ibarat kepingan puzzle. Ini alasan mengapa Khairi Jamaluddin akan dan perlu menyertai Parti PKR selain menyertai gabungan Pakatan Harapan. Khairi ibarat kepingan puzzle yang akan melengkapkan PKR jika beliau memilih untuk menyertai parti itu. Apatah lagi, beberapa pemimpin kanan PKR seperti Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar adalah sahabat karibnya. Baru-baru ini, bekas ahli parlimen Bangi dari DAP, Ong Kian Ming, turut mencadangkan Khairi menyertai DAP kerana parti itu ketiadaan calon Perdana Menteri. Penganalisis politik Universiti Malaya, UM, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, mendedahkan ada dimaklumkan bahawa Khairi cuba memohon untuk menjadi ahli PKR, namun permohonannya ditolak. Khairi sudah melakukan kesilapan besar dalam kerja politiknya apabila mengkritik UMNO dan pemimpin parti itu ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Ia bukan saja menyebabkan UMNO memecatnya, malah menjadi alasan beliau ditolak daripada menyertai PKR kerana mereka berpandangan jika Khairi boleh berbuat demikian pada UMNO, tidak mustahil tindakan itu akan dilakukan pada PKR pada masa akan datang, katanya. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali, juga melihat sukar untuk Khairi menyertai PKR kerana UMNO sebagai parti dalam kerajaan perpaduan pastinya tidak senang melihat parti pimpinan Anwar itu menyertai Khairi, menerima Khairi. UMNO pastinya tidak mahu mana-mana parti yang bekerja sama dengannya menerima mana-mana pemimpin yang dipecat daripada parti itu, kata laporan BH Online ini. Namun beliau juga sukar untuk menyertai Bersatu dan PAS kerana Khairi menolak agenda ultra perkauman dan agama, katanya. Situasi itu meletakkan Khairi bagai makan buah simalakama, ditelan mati emak, di luah mati bapa. Pemikiran dan corak politiknya juga dilihat lebih sesuai dengan perjuangan UMNO dan PKR, tetapi ditolak manakala menyertai Bersatu dan PAS pula. Bererti beliau perlu menggadaikan ideologi politiknya kerana perlu merangkul agenda politik konservatif kaum dan agama. Pilihan terbaik untuk Khairi adalah UMNO dan PKR, namun impian menyertai kedua-dua parti itu tidak akan terlaksana selagi mana Anwar masih memimpin sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO. Justru Khairi wajar berehat daripada terbabit dalam mana-mana parti politik untuk beberapa tahun, sehinggalah Anwar tidak lagi mengemudi kerajaan dan PKR, manakala Ahmad Zahid tidak lagi mengepalai UMNO. Khairi masih boleh aktif menyuarakan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan atau pembangkang. Namun beliau perlu bersabar jika mahu memperbetulkan semula trajektori kerjaya politiknya. Awang Azman turut berpandangan begitu. Selagi Anwar kekal sebagai Perdana Menteri dan pemimpin UMNO yang ada sekarang masih kekal, susah untuk Khairi menyertai PKR atau kembali kepada UMNO, katanya lagi. Namun, jika beliau berkeras mahu kembali segera dalam kancah politik bagi mengelak jenama KJ hilang tarikannya, maka Perikatan Nasional khususnya Bersatu wajar menjadi pilihan terakhir Khairi dan beliau perlulah menjadikan naratif kaum dan agama sebagai agenda politiknya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini.